Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Nama saya Wan Muhammad Faidi bin Wan Azlam dari Grup 2. Kemodenan dunia pada hari ini adalah hasil dari pemikiran manusia pada zaman sebelumnya yang sentiasa ingin mencari maklumat dan mencipta perkara yang baru. Hasilnya, wujud pelbagai ideologi, teori atau fahaman yang baru. Masyarakat Islam dunia sering terdedah dengan ideologi atau fahaman-fahaman yang boleh memesongkan akidah. Ini termasuklah masyarakat Muslim di Malaysia sendiri. Bahkan, masyarakat non-Muslim di Malaysia juga terdedah dengan fahaman yang kadang-kadang bercanggah dengan ajaran agama mereka. Antara ideologi atau fahaman yang sering dibincangkan di Malaysia adalah materialisme. Kita biasa mendengar perkataan materialistik, kan? Ianya adalah hasil dari kefahaman yang bersandar kepada materialisme. Namun begitu, apakah yang dimaksudkan dengan materialisme ini? Sebenarnya materialisme ini berasal daripada perkataan Yunani, iaitu materia, yang membawa maksud benda yang berjirim dan berjising. Menurut Kamus Dewan edisi keempat, materialisme adalah fahaman atau falsafah yang mempercayai bahawa hanya benda sahaja yang menyebabkan adanya dan terjadinya segala sesuatu dalam dunia. Oxford Advanced Learners pula mendefinisikan materialisme sebagai teori-teori atau kepercayaan bahawa materia sahaja yang wujud. Manakala terjemahan dari vocabulary.com pula, materialisme ini ialah keinginan untuk kekayaan dan harta benda dengan sedikit minat terhadap perkara etika atau rohani. Secara umumnya, fahaman materialisme ini mempercayai kewujudan unsur nyata dan realiti. Kewujudan yang berlaku hanya berunsurkan material sahaja. Fahaman materialisme ini menolak ilmu metafizik, spiritual dan unsur gaib, serta hanya mengutamakan keinginan untuk mengejar hal duniawi dan keberadaan semata-mata. Seterusnya, kita akan memasuki sejarah materialisme, di mana kita akan tahu bagaimana perkembangan materialisme. Aliran pemikiran tertua yang wujud tentang ideologi materialisme ini adalah daripada pemikiran India yang bernama Charvaka, di mana pada masa itu aliran ini dikembangkan sewaktu abad ke-7 sebelum Masihi. Atomisme ini dianggap sebagai prototipe kepada semua sistem materialis yang timbul dalam sejarah falsafah selanjutnya. Kemudian munculnya falsafah oleh Demokritos, di mana beliau adalah pemikir pertama yang mencetuskan konsep atom sebagai asas kewujudan. Atom tunggal ini mempunyai tabiat automatik untuk memperkembangkan bentuknya sehingga mewujudkan alam semesta. Atom ini mempunyai kuasa sendiri yang mempunyai unsur penarikan dan penolakan. Falsafah ini diteruskan oleh Epicurus melalui konsep kewujudan hanyalah melalui alam realiti, bukannya alam gaib ataupun metafisik. Oleh kerana itu, beliau dianggap sebagai bapa materialisme kerana menolak kewujudan spiritual dan fahaman idealisme, Plato serta Neoplatonisme. Epicurus seorang tokoh Yunani yang berjaya membuang rasa takut masyarakat Eropah tentang kehidupan selepas mati. Bagi beliau, mati tidak perlu ditakutkan kerana kehidupan sekarang lebih baik daripada mati. Falsafah materialisme moden kemudiannya dicetuskan oleh Thomas Hobbes yang pada kurun ke-16. Beliau menganggap ini merupakan kesan daripada panca indera semata-mata. Beliau juga mengatakan bahawa sesungguhnya alam semesta ini adalah benda dan perkara yang benda tidak ada di dunia. Thomas Hobbes, pemikir dan ahli falsafah dari England yang memperkenalkan fahaman empirisme, iaitu fahaman yang menganggap sesuatu hasil atau keputusan mestilah melalui pengalaman dan eksperimen secara panca indera, bukannya maklumat teori, norma masyarakat atau asas agama semata-mata. Fahaman dibawakan oleh Thomas ini telah menyemarakkan lagi fahaman materialisme dan penolakan terhadap kepercayaan metafizik dan alam gaib. Fahaman materialisme ini disempurnakan oleh Karl Marx, iaitu seorang ahli falsafah daripada Jerman pada abad ke-19.
Fahaman oleh Karl Marx ini dikatakan sempurna kerana telah mewujudkan fahaman materialisme histori yang mengaitkan serta mentafsirkan bahawa masyarakat ini merupakan dasar bagi sejarah dan ekonomi. Antara tokoh materialism ialah Marx. Marx lahir di Jerman pada tahun 1818. Ayahnya merupakan seorang Yahudi dan pengacara. Setelah dewasa, Marx telah melanjutkan pelajarannya ke universiti di Bonn dan Berlin dan memperoleh gelaran doktor dengan tesis tentang falsafah Epicurus dan Democritus. Dasar falsafah Marx ialah pada setiap zaman terdapatnya sistem produksi dalam kehidupan yang merupakan perkara yang penting, yang fundamental, iaitu bersifat dasar dan sangat penting dalam satu asas kehidupan. Seterusnya adalah Hornby. Hornby merasakan materialism ialah teori tentang kewujudan, mana material tentang benda-benda material sahaja. Terdapat juga kepercayaan bahawa terwujudnya pemikiran hanya disebabkan adanya perubahan material, iaitu barangan di dunia. Materialism juga bermaksud sebagai material dan alam semesta tidak memiliki haluan pemikiran seperti tujuan, kesedaran niat, makna dan arah. Ini menyatakan bahawa materialism tidak mengakui kewujudnya konsep non-material seperti roh, hantu dan malaikat. Materialism juga tidak mempercayai adanya Tuhan atau alam tidak terlihat. Oleh itu, pengikut falsafah ini menganggap bahawa satu-satunya realiti adalah material. Dervish pula mengatakan bahawa materialism ini terdiri atas satu kumpulan atom-atom yang terbentuk oleh konsep fizik dan kimia. Ia juga mempercayai bahawa pembentukan himpunan-himpunan manusia merupakan daripada atom-atom. Mereka juga menyatakan bahawa kesedaran, jiwa dan roh hanyalah berfungsi disebabkan pemprosesan kegiatan dari otak yang mana terbentuk daripada atom-atom yang bersifat sangat organik dan materialistis. Jenis-jenis cara pemikiran materialisme. Terdapat pelbagai jenis gaya pemikiran materialisme di dunia ini, tetapi saya hanya akan menyenaraikan 3 jenis cara pemikiran materialisme. Yang pertama, materialisme dialektik. Materialisme dialektik merupakan asas falsafah Marxisme dan komunisme. Ia dipanggil mekanisme dialektik kerana pendekatannya terhadap fenomena alam, kaedahnya mengkaji dan memahaminya adalah secara dialektik, iaitu penilaian terhadap kebenaran sesuatu teori atau pendapat secara perbincangan dan perdebatan. Manakala tafsirannya terhadap fenomena alam, teorinya adalah bersifat materialistik. Istilah dialektik sebenarnya tidak pernah digunakan oleh Karl Marx sendiri. Ianya merujuk kepada tanggapan teori sintesis dialektik daripada Georg Wilhelm Friedrich Hegel yang membicarakan berkenaan konsep bahawa sebarang idea atau peristiwa, iaitu tesis, yang wujud akan menjadi sesuatu yang bertentangan dengannya, iaitu antitesis, yang akhirnya membawa kepada perdamaian atau keseimbangan atau penyatuan, iaitu sintesis baharu yang lebih maju. Pegangan asas materialisme dialektik ialah segala sesuatu yang wujud adalah bahan dan berasal daripada jirim. Bahan itu berada dalam proses perubahan berterusan dan semua bahan adalah saling berkaitan dan saling bergantung antara satu sama lain. Materialisme mengikut dialektik juga boleh digunakan untuk perkara bersifat material seperti ekonomi. Yang kedua, materialisme ekonomi. Materialisme ekonomi biasanya dilihat dalam 2 perkara, iaitu materialisme ekonomi sebagai himpunan personaliti diri serta sebagai nilai atau pegangan. Russell W. Beck menetapkan 3 personaliti diri yang tergolong dalam materialisme ekonomi, iaitu yang pertama, ketidakmahuan seseorang untuk memberi atau berkongsi harta kepada orang lain. Kedua, kemahuan seseorang terhadap harta orang lain. Dan yang ketiga, ketakutan terhadap kehilangan harta dan usaha untuk mendapatkan kawalan yang lebih kukuh terhadap harta yang dimiliki. Dalam erti kata lain, seseorang itu obses terhadap harta dan kekayaan. Dari segi pegangan atau fahaman pula, materialisme ekonomi merujuk kepada pegangan matlamat hidup yang utama ialah memiliki sebanyak mana harta dan barangan. Dalam hal ini, harta dianggap sebagai kunci kepada kebahagiaan dan kejayaan boleh diukur melalui jumlah harta yang dimiliki dan kualiti serta harga barangan yang boleh dibeli oleh seseorang. Dan yang terakhir,
Yang ketiga, materialisme sejarah. Materialisme sejarah atau konsepsi materialis terhadap sejarah ialah pendekatan metodologi Marxis terhadap kajian masyarakat, ekonomi dan sejarah yang pertama kali diutarakan oleh Karl Marx dan Friedrich Engels 1820 hingga 1895 dan telah diperluaskan dan diperhalusi oleh banyak pihak pengajian akademik. Ia pada asasnya adalah penerapan prinsip materialisme dialektik pada sejarah dan sosiologi. Teori ini menyatakan bahawa semua institusi masyarakat manusia, contohnya kerajaan dan agama, adalah hasil pertumbuhan ekonominya. Menurut Marx, untuk manusia terus hidup, mereka perlu menghasilkan dan mengeluarkan semula bahan-bahan keperluan dalam kehidupan. Dan pengeluaran ini dijalankan melalui pembahagian kerja berdasarkan hubungan pengeluaran atau penghasilan antara manusia. Hubungan ini membentuk asas ekonomi masyarakat dan mereka sendiri ditentukan oleh cara pengeluaran yang berkuat kuasa. Contohnya, masyarakat purba, masyarakat suku, feudalism, kapitalism atau sosialism. Masyarakat serta struktur budaya dan institusi mereka bergerak secara semula jadi dari satu peringkat ke satu peringkat yang lain apabila kelas dominan digantikan oleh kelas baru yang muncul daripada pergerakan sosial dan politik. Walaupun Marx sendiri mengatakan bahawa dia hanya mencadangkan garis panduan untuk penyelidikan sejarah, konsep materialisme sejarah telah menjadi batu kunci doktrin komunis moden menjelang abad ke-20. Terdapat faktor-faktor yang mempengaruhi kewujudan materialisme. Antaranya ialah perasaan tidak aman terhadap orang sekeliling, gaya hidup materialistik, pangkat dan jawatan. Jika dikaitkan dengan definisi materialisme, pemikiran ini berat kepada hal ehwal duniawi berbanding perkara penting yang lain. Faktor pertama ialah perasaan tidak aman terhadap orang sekeliling. Individu cenderung untuk mempunyai perasaan tidak aman dan ragu terhadap orang sekeliling dari segi kehartabendaan dan kemewahan. Individu tersebut melakukan persaingan tidak sihat antara orang sekeliling, contohnya bersaing untuk menunjukkan aset harta benda seperti rumah, tanah, emas dan sebagainya. Ini juga akan membuatkan seseorang berasa bimbang apabila terdapat individu lain di sekeliling yang memiliki harta yang lebih daripadanya. Mereka merasakan bahawa jika mereka tidak memiliki sesuatu, mereka akan disisih dan beranggapan hina di kacamata masyarakat. Faktor seterusnya ialah gaya hidup materialistik. Kehidupan materialistik dalam sesebuah keluarga telah menjadi kebiasaan anak-anak sehinggakan gaya hidup mereka memakan diri sendiri. Selain itu, terdapat golongan yang mudah terpengaruh dengan kemewahan. Mereka ingin berbelanja dan memiliki harta benda seperti rakan-rakan lain tanpa mengukur baju di badan sendiri. Oleh itu, mereka hidup bermewahan walaupun di luar kemampuan. Ini kerana status kaya ditunjukkan melalui tahap kemewahan harta benda dalam sesebuah keluarga. Golongan ini juga mudah terjerumus ke dalam dunia rasuah kerana mereka sanggup melakukan apa sahaja asalkan dihormati dan dipandang tinggi oleh rakan lain. Faktor ketiga ialah perebutan pangkat dan jawatan. Selain daripada pemilikan harta benda, pangkat dan jawatan juga merupakan ketaksuban golongan yang mengamalkan gaya hidup materialistik. Golongan ini merebut pangkat dan jawatan kerana percaya dengan memiliki pangkat dan jawatan, mereka mempunyai darjat yang tinggi. Walhal di sisi Tuhan, semua manusia adalah sama, tidak kira tua, muda, miskin dan kaya. Mereka terlupa jika pangkat, jawatan dan harta benda hanyalah sementara di dunia. Ia hanyalah pinjaman. Menggalas jawatan merupakan satu amanah yang besar, juga bukan satu perkara yang boleh diambil mudah kerana ianya berkaitan dengan tanggungjawab dan hak setiap manusia. Tetapi mereka yang merebut pangkat dan jawatan ini bukanlah seorang yang amanah dan berdedikasi menjalankan tugas. Mereka hanya mahukan nama untuk bermegah-megah. Kisah-kisah materialisme dalam kehidupan seharian. Yang pertama, dapat tekanan hidup yang tinggi dalam kehidupan. Individu yang terjebak dalam budaya materialisme ini sedikit sebanyak akan mengundangkan diri untuk mendapat tekanan hidup yang tinggi pada masa hadapan. Individu ini merupakan individu yang terlalu obses untuk mengejar barangan yang mahal dan mewah dalam kehidupan sehariannya, tetapi secara berlebihan. Maksud memiliki barangan mewah dan mahal secara berlebihan di sini ialah membeli barangan mewah dan mahal
melebihi had taraf hidup masing-masing. Oleh itu, apabila gaji yang mereka miliki pada setiap bulan tidak mencukupi untuk mereka membeli barang mewah keinginan mereka, mereka sanggup untuk berhutang sama ada dengan pihak bank ataupun pihak ahlu. Seperti kita tahu, barangan yang mewah dan mahal mempunyai kos yang tinggi. Oleh itu, mereka mungkin juga akan berhutang dengan pihak bank dan pihak ahlu dengan jumlah yang tinggi. Jadi, apabila tiba waktunya untuk mereka melangsaikan hutang tersebut, mereka mungkin akan mengalami masalah untuk melaksananya, kerana mungkin daripada mereka daripada golongan yang tidak berkemampuan tapi ingin memiliki barang yang mewah. Oleh itu, mereka sedikit banyak akan menambah tekanan hidup tinggi dalam diri mereka. Yang kedua, wujud sikap takabur dalam diri sendiri. Sikap takabur ini membawa maksud orang yang menganggap dirinya itu mulia dan hebat daripada orang lain. Oleh itu, mereka sering memandang rendah terhadap orang yang lebih taraf rendah daripada mereka. Melalui konsep materialism ini, orang yang memiliki barangan yang mewah dan mahal sering memandang rendah terhadap orang yang lebih miskin. Terdapat dalil yang menegaskan bahawa sikap takabur adalah sangat buruk di sisi Islam. Dalilnya ialah tidak masuk syurga orang-orang yang dalam hatinya wujud sifat takabur atau sombong meskipun hanya sekecil biji sawi. Hadis riwayat Muslim dari Abdullah bin Mas'ud. Terbuktilah dalil ini membuktikan bahawa sikap takabur amatlah buruk untuk diri sendiri. Dan salah satu punca yang mewujudkan sikap takabur dalam diri sendiri adalah daripada budaya materialism itu sendiri. Budaya materialism ini juga sikit sebanyak akan mewujudkan masyarakat yang tidak bertamadun. Maksud masyarakat yang tidak bertamadun ini ialah masyarakat yang tidak mempunyai sikap yang bermoral dan juga masyarakat yang mempunyai pemikiran yang sempit. Sebagai contoh, apabila seseorang individu melihat orang lain mempunyai kemewahan yang lebih daripada diri sendiri, akan wujudnya perasaan hasad dengki dalam diri sendiri. Apabila seseorang itu mempunyai hasad dengki dalam diri sendiri, ia sedikit sebanyak akan mendorong seseorang itu menjadi seorang yang tidak berberi kemanusiaan, kerana mereka sanggup melakukan apa sahaja untuk menjatuhkan orang yang mempunyai kelebihan lebih daripada mereka. Contohnya, mereka sanggup untuk membunuh antara satu sama lain dan juga sanggup untuk menggunakan ilmu hitam bagi menjatuhkan orang yang mempunyai kemewahan yang lebih daripada diri sendiri. Apabila wujudnya masyarakat yang tidak bertamadun ini wujud dalam negara secara meluas, hal ini sedikit sebanyak akan menjejaskan keamanan dan keselamatan negara itu sendiri. Seterusnya, filem mengenai materialisme. Bagi pendapat saya, filem We Are Nobles adalah antara filem yang mempunyai kaitan dengan materialisme. Filem ini bermula apabila German Nobel yang dilakonkan oleh Gonzalo Vega, seorang jutawan yang baru sahaja menjadi balu, mendapati bahawa dua orang anak lelakinya, Javi dan Cha, iaitu lakonan Luis Fernando Mendes dan Juan Pablo Gil, dan anak perempuannya, Barbara, lakonan Carla Souza, tidak dapat menyara diri mereka di dunia luar selepas beliau mengalami serangan prajantung. Dia membuat keputusan untuk melakukan muslihat, di mana dia mendakwa dirinya telah melakukan sesuatu yang tidak baik dan bekas rakan kongsinya mengikutinya. Akibatnya, mereka melarikan diri ke rumah lama bapanya, sebuah kediaman kecil di kawasan kejiranan yang usang. Jerman menerangkan kepada anak-anaknya bahawa mereka perlu lebih berdikari, mencari pekerjaan dan memperoleh wang mereka sendiri semasa mereka tinggal di situ. Dengan bantuan Luko, anak saudara pembantu rumah itu, mereka mendapat pekerjaan sebagai pelayan, pemandu bas dan pekerja bank. Apabila masa berlalu, Javi, Cha dan Barbara mula menghargai apa yang telah mereka capai. Akibatnya, keluarga Nobel mula berkumpul lebih banyak dan empat ahli itu lebih mengenali antara satu sama lain. Berbanding sebelum ni, Peter, iaitu Juan Carlos Gascon, menemani teman lelaki kepada Barbara cuba merasuah Jerman dengan menamatkan seluruh muslihatnya, melainkan dia membenarkan Barbara mengahwininya dan memberikan sebahagian daripada warisan keluarga, yang mana ianya akan menjejaskan rancangan Jerman. Jerman tidak boleh bersetuju dengan keperluan itu, jadi dia memberitahu anak-anaknya kebenaran. Walaupun mereka marah kepadanya,
mereka tetap kembali untuk hidup berdikari dan bekerja. Mereka berempat telah mendapat pengajaran semasa Jerman memohon pengampunan daripada mereka. Hai, Assalamualaikum. Nama saya Nurdiana binti Kamul Zaman. Saya akan menerangkan tentang isu semasa berkaitan materialism. Jadi sifat materialism yang mementingkan akan perkara yang zahir menyebabkan terdapat banyak isu semasa yang boleh kita kaitkan. Antaranya adalah pada era dunia teknologi yang semakin maju ini, laman sosial seperti Instagram, TikTok dijadikan sebuah platform untuk berkongsi aktiviti harian bersama rakan-rakan atau orang luar. Maka, ramai yang suka menayangkan kemewahan hidup di media sosial yang menyebabkan sesetengah individu terpengaruh untuk menjadi kaya. Tetapi, kemewahan yang ditunjukkan di media sosial tidak seperti yang disangka. Sebaliknya, di antara mereka ada yang hidupnya berhutang demi kelihatan mewah dan hanya ingin mengikut trend semasa sahaja. Hutang yang sedia ada masih belum dilangsaikan tetapi sudah membuat hutang yang baharu. Selain itu, pernah dengarkah kalian tentang skim cepat kaya? Berita RTM melaporkan bahawa Bank Negara Malaysia BNM menerima lebih 2,000 laporan berkaitan skim cepat kaya dan kerugian yang dianggarkan melebihi RM10 juta sehingga bulan lalu. Ia termasuk penipuan pelbagai skim ditawarkan di platform media sosial dan iklan di laman sesawan tertentu. Pemangsa turut menggunakan aplikasi WhatsApp, khidmat pesanan ringkas SMS, email dan panggilan telefon untuk berhubung dengan mangsa. Justeru, penolong pengurus besar Suruhanjaya Sekuriti Malaysia, Kamarul Rosman Nordin mengingatkan orang ramai agar tidak mudah terpengaruh dengan pelbagai penganjuran skim cepat kaya atau skim yang menawarkan pulangan wang yang tidak masuk akal tanpa risiko bagi mengelakkan menjadi mangsa penipuan oleh pihak yang tidak bertanggungjawab. Tetapi masih ramai yang tertipu dengan skim cepat kaya, terutamanya dari golongan muda belia. Ini kerana pada zaman moden dan sebercanggih ini, ramai masyarakat yang memandang kepada kebendaan dan kekayaan semata-mata. Akhir sekali, petikan daripada Akhbar Sinar Harian ketika kes melibatkan satu Malaysia Development Berhad 1 MDB serta kes rampasan ratusan juta di Kota Kinabalu masih belum selesai. Kini muncul pula kes rasuah melibatkan 8 individu yang direman berhubung projek milik syarikat berkaitan kerajaan GLC yang bernilai lebih 2.3 bilion ringgit. Ini menunjukkan bahawa manusia gagal memiliki sifat tanggungjawab untuk memegang sesebuah amanah. Mereka mungkin tidak sedar bahawa mereka hidup dengan ajaran materialism. Sifat materialism membenarkan perkara ini berlaku kerana mereka hanya percaya kehendak seseorang manusia tidak boleh dihalang atas sebab nilai murni yang tidak zahir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Aini Sophia binti Roslan akan membentangkan tentang kesimpulan materialism. Secara keseluruhan, materialism adalah pandangan hidup yang mencari asas semua benda yang dimiliki oleh kehidupan manusia di dalam material semata-mata. Sejak awal lagi, ahli-ahli falsafah materialism menyatakan hujah-hujah mereka dalam teori materialism masing-masing yang percaya bahawa hujah-hujah tersebut adalah benar. Mereka juga mengemukakan beberapa bukti untuk menyokong pernyataan mereka. Contohnya, Pierre Gassendi, seorang pemikir yang paling berpengaruh pada masa itu. Beliau mengembangkan teori material, psikologi dan deria. Beliau menyatakan Tuhan merupakan minda, bukan material. Seterusnya, falsafah materialism akan membawa implikasi kepada kehancuran sistem masyarakat, moral dan kepercayaan agama. Ia membawa manusia semakin jauh dari agama dan Tuhan, menolak metafizik dan hanya bergantung kepada kuasa benda semata-mata dalam semua perkara. Oleh itu, umat Islam seharusnya memahami sejarah perkembangan sains, falsafah, tamadun barat moden yang amat dekat dengan materialism dan tidak menelan bulat-bulat apa yang datang dari barat. Ini kerana ia boleh menghancurkan umat Islam dan melangkaui batas pengetahuan manusia. Sebagai contoh, kita masih boleh mengkaji tentang isi-isi alam semesta seperti terjadinya pokok, awan, kelahiran manusia serta haiwan dan sebagainya melalui teori falsafah dan sains. Kesimpulannya, idea-idea yang dihujahkan oleh ahli-ahli falsafah seperti Pierre Gassendi, George Berkeley dan sebagainya adalah benar mengikut situasi pada zaman itu.
Hal ini kerana teori-teori ini berubah mengikut peredaran masa, cara hidup dan pembentukan negara yang semakin lama, semakin kompleks dan ekstrim. Terima kasih.